Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aman bin Abdul Ghani, nombor metrik 058030. Pada kali ini saya akan membentangkan mengenai tajuk kegagalan ekonomi pada zaman pemerintahan Gubernur Nasar bin Sayyar. Baik, untuk slide pertama ini mengenai kemajuan ekonomi dalam pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz. Sebelum berlakunya kemunduran ekonomi, kerajaan Umayyah suatu masa dahulu ianya pernah bangkit di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah banyak memberi kemajuan terutama sektor ekonomi. Ketika jawatan Khalifah ini mula dipegang oleh Khalifah Umar Abdul Aziz telah menyerahkan kesemua harta kekayaan diri dan keluarganya kepada umat melalui Baitul Mal. Seterusnya, ketika awal pemerintahan Umar Abdul Aziz, beliau tidak memperluaskan daerah kekuasaan Islam tetapi lebih memfokuskan terhadap keamanan rakyat demi mewujudkan ketenangan dan kesejahteraan rakyat. Khalifah Umar Abdul Aziz telah membuat pembaharuan dasar di Khurasan dan Asia Tengah. Antara tindakannya ialah menghapuskan pungutan jizyah daripada orang-orang baru memeluk agama Islam. Seterusnya, sebelum Khalifah Umar Abdul Aziz memerintah, seorang mawali perlu membayar kharaj dan jizyah. Namun, setelah memeluk Islam, dia hanya perlu membayar usyur 10% daripada hasil pertanian bagi petani Muslim. Dengan ini berlakunya tekanan ekonomi yang luar biasa hingga menyebabkan Khalifah Umar Abdul Aziz terpaksa mengikut dasar yang lama, iaitu tanah kharaj adalah milik umat Islam dan milik bersama. Dengan dasar ini menyebabkan rakyat berduyun-duyun masuk Islam. Baik, siapakah itu Nasar bin Sayyar? Pada slide ini menerangkan mengenai pemerintahan Nasar bin Sayyar. Nasar bin Sayyar merupakan seorang gubernur yang terakhir dalam kerajaan Umayyah di Khurasan. Ketika mana saat kematian Gubernur Asad bin Abdullah Al-Qas, Khalifah Hisham telah mencadangkan bahawa jawatan gubernur itu diberikan kepada Nasar bin Sayyar. Ketika itu, beliau berusia 74 tahun. Nasar bin Sayyar ini dipilih kerana beliau mempunyai pengalaman dan mempunyai dukungan daripada beberapa kelompok suku Arab Utara atau modal utama di Khurasan. Kemudian, Nasar bin Sayyar ini telah dilantik menjadi gubernur setelah 4 bulan kematian Asad Judai Al-Kirmani. Beliau berhasil membendung musuh yang ada dalam negeri kerana adanya sokongan yang kuat daripada pemerintah pusat di Damaskus. Pembaharuan cukai ini diterapkan di Khurasan sejak penaklukan kaum Muslim ke atas golongan bangsawan non-Muslim. Seterusnya, sistem percukaian yang berlaku pada tahun 739 Masihi itu adalah dengan melibatkan kharaj terhadap semua pemilik tanah pertanian dan memaksa orang-orang non-Muslim untuk membayar jizyah. Kesannya seramai 30,000 kaum Muslim akan terbebas daripada jizyah, sedangkan 80,000 orang non-Muslim akan terbeban dengan cukai. Kaedah ini telah menimbulkan percanggahan dan kebencian terhadap Bani Umayyah dan mencetus timbulnya pemberontakan. Baik, untuk slide seterusnya mengenai kejatuhan dan pemberontakan terhadap kerajaan Umayyah. Baik, yang pertama, kemarahan pasukan Abu Muslim ke negeri Syam. Gerakan ini dipimpin oleh Abu Muslim. Ini mendapat sokongan daripada bekas Gubernur Khurasan, iaitu Judai bin Ali Al-Kirmani. Perjuangan mereka ini bertujuan untuk menaikkan keluarga Sayyidina Ali untuk memegang kuasa kepimpinan Khalifah umat Islam. Sebagaimana yang telah maklum pada ketika itu di Khurasan, Gubernur Khalifah Marwan bin Muhammad ialah Nasar bin Sayyar. Seterusnya, Gubernur Nasar bin Sayyar ini merupakan seorang ahli politik yang hebat dan berpengaruh. Kehebatan Nasar bin Sayyar menyamai gubernur di Iraq, iaitu Umar bin Yazid bin Hubairah. Walau bagaimanapun, rakyat sudah berubah sokongan ketika zaman pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad. Seterusnya, pada tahun 130 Hijrah bersamaan 747 Masihi, tentera kerajaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Nasar bin Sayyar ini telah bertempur dengan tentera Panglima Abu Muslim Al-Khurasani. Pertempuran ini telah mengakibatkan kekalahan terhadap tentera kerajaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Nasar bin Sayyar, yang mana telah melarikan diri ke Naisabur. Baik, poin yang kedua, punca kejatuhan kerajaan Umayyah disebabkan kerana Khalifah Marwan terbunuh.
Pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad telah bertempur dengan tentera kerajaan Abbasiyah yang dipimpin oleh Saleh bin Ali yang berlaku di Kampung Busir yang terletak dalam daerah Swift di Mesir. Seterusnya dalam pertempuran itu, Saleh bin Ali telah berjaya membunuh Khalifah Marwan bin Muhammad dan kepalanya dipenggal lalu dibawa ke hadapan Abu Abbas As-Saffah. Dengan ini berakhirlah kerajaan Bani Umayyah dan terbangkitlah kerajaan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya iaitu Abu Abbas As-Saffah. Kerajaan ini dinamakan Kerajaan Bani Abbasiyah bersempena dengan nama bapa saudara Rasulullah SAW iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.